Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zahari Osman, pengarah Center for Teaching Thinking and Innovation. Saya mempunyai pengalaman lebih kurang 41 tahun dalam bidang pendidikan matematik dan 26 tahun daripadanya dalam aktiviti pendidikan dalam HAT, khususnya dalam pedagogi. Saya rasa inilah aspek pendidikan yang agak terabai, iaitu di mana pelajar perlu diajar untuk menyelesaikan masalah. Namun disebabkan kelemahan dalam pedagogi, maka kita tidak dapat melihat kesan daripada pengajaran yang dirancang untuk menghasilkan pelajar yang berfikiran hebat ataupun hard atau hebat dalam bahasa Inggeris, hard HOT, higher order thinking dalam bahasa Melayu, hebat ataupun KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, apa dia contoh-contoh hebat? Contoh hebat ialah pemikiran kritis, pemikiran kreatif, pemikiran matematik dan pemikiran saintifik. Ini di antara contoh-contoh lah, banyak lagi ya. Baik. Sekali lagi, kenapa kita perlu mengajar melalui pendekatan hebat? Tujuannya ialah untuk membolehkan pelajar memahami secara mendalam subjek matter yang kita ajar. Tak kiralah sama matematik, sains, kejuruteraan atau bahasa, sastra, sejarah, agama dan sebagainya. Jadi kalau kita nak menghasilkan pelajar yang ada hebat, kita harus merancang ataupun berkebolehan menggunakan pedagogi yang membolehkan hebat itu diterap ke dalam kandungan pengajaran. Ada beberapa contoh pedagogi, pendekatan pedagogi yang digunakan secara meluas di negara-negara maju, seperti problem solving yang saya rasa sangat sesuai untuk mathematics. Satu lagi ialah thinking based learning ataupun TBL, thinking based learning, sesuai untuk semua mata pelajaran. Itu juga dengan thinking routines. Itu satu lagi bentuk pedagogi yang sesuai untuk semua mata pelajaran. Jadi terpulanglah kepada guru-guru ataupun ahli akademik untuk memilih kesesuaian dalam melaksanakan pedagogi yang sesuai apabila kita buat satu pengajaran. Misalnya kalau kita nak mengajar mathematics, kita boleh blend atau combine sekali, cantum pedagogi yang berkaitan dengan problem solving dan juga thinking based learning. Problem solving adalah satu pendekatan pembelajaran matematik yang beri pendekatan kepada memahami apa dia hebat dan aplikasinya dalam menyelesaikan masalah. Juga cara mana kita berkomunikasi dalam matematik, juga cara mengurus pengetahuan matematik. Itu problem solving. Inilah satu kelemahan pelajar hari ini, di mana mereka tidak ada strategi, tidak ada kemahiran dalam menguasai matematik. Cuma mereka ada kemahiran untuk mungkin belajar daripada motivator tentang kemahiran secara umum untuk mempelajari ataupun kemahiran belajar secara umum, bukan spesifik kepada matematik. Satu lagi, thinking based learning ini bertujuan untuk menguatkan lagi. Kalau kita dah guna pedagogi dalam gunakan problem solving, kita menguatkan lagi kemampuan pelajar untuk memahami apa diakah jenis kemahiran fikir yang dia telah gunakan.
Misalnya kita boleh lihat dalam hak ni ada pelbagai bentuk, seperti yang saya sebutkan tadi, critical thinking ataupun pemikiran critical, pemikiran kritis, pemikiran kreatif. Tapi dalam pemikiran kritis dan kreatif itu sebenarnya dia subset kepada pemikiran matematik. Dalam pemikiran matematik juga ada pelbagai, contohnya secara berfikir secara induktif, penakpulan induktif, penakpulan didaktif, penakpulan analogik dan sebagainya. Jadi kita nak tahu juga pelajar ni menggunakan, jadi kalau kita boleh mengajar mereka dengan menerapkan kemahiran manhaj tadi, kita boleh menilai mereka bukan saja daripada kefahaman mereka tentang kandungan yang kita ajar, kandungan atau pelajaran yang kita ajar, tapi juga kita boleh menilai mereka daripada cara mana ataupun kemampuan mereka menggunakan pelbagai-bagai kemahiran dalam kemahiran ataupun sub skills dalam hak tu. Seperti misalnya dalam inductive reasoning terdapat cara dia memerhati data, berapa banyak data dia dapat, adakah dia skillful, mahir tak cari data, adakah dia cari data secara kreatif dan kritis, dan juga adakah dia menggunakan pattern spotting, mesin corak, dan bagaimana dia membuat kesimpulan ataupun membuat generalisasi, dan bagaimana dia combine, blend kedua-dua jenis, apapun sepadukan pemikiran penakpulan induktif dengan didaktif dalam menyelesaikan masalah. Dan juga kita juga boleh galakkan mereka bercerita tentang apakah bentuk pemikiran ataupun sub skill dalam pemikiran tertentu dalam menyelesaikan masalah, dan minta mereka cadangkan, mungkin mereka dapat idea pas membuat refleksi ataupun reflection, berarti pada menilai balik, dia reflect dan dia menilai balik, dia reflect dan menilai balik suatu penyelesaian masalah, dan kita boleh tanya dia apakah yang dia telah pelajari daripada suatu masalah yang telah diselesaikan, dan dia juga boleh membuat penilaian sendiri dan melalui reflection yang dia buat sendiri, dan dia boleh cadangkan sendiri, fikirkan sendiri apakah strategi-strategi lain yang boleh digunakan apabila dia berdepan dengan masalah yang serupa atau yang berbeza pada masa akan datang apabila dia terus menyelesaikan masalah. Jadi inilah di antara satu cabaran yang dihadapi oleh guru-guru kita, iaitu bagaimana memahami pedagogi yang saya sebutkan tadi dan melaksanakan pedagogi ini secara berkesan. Inilah pembelajaran abad ke-21 yang mementingkan tentang problem solving, critical thinking, collaboration, communication dan sebagainya. Maka untuk menjayakan pembelajaran abad ke-21 ini memerlukan satu pendahan kepada guru-guru. Tak boleh hanya bergantung pada buat soalan hard, tapi tidak ada pengetahuan tentang pedagogi. Untuk buat soalan hard, untuk buat tafsiran, kita perlu pengetahuan dalam pedagogi supaya tafsiran yang kita buat itu menjadi satu tafsiran yang membantu dalam proses pembelajaran, iaitu assessment for learning, not just assessment for the sake of testing students' ability to solve problems. Jadi saya lihat daripada proses melaksanakan, menerapkan HOT kepada pelajar, tidak setakat itu saja, tetapi menjadikan HOT ataupun KEBAT visible maksudnya pelajar sedar dan guru sedar apakah jenis pemikiran atau kemahiran hak yang dia nak terapkan. Jadi
Itulah dan kita tidak boleh berhenti hanya daripada membina heart, menjadikan heart tu visible, tapi kita mesti boleh pergi lebih jauh, iaitu menjadikan heart tu sebagai satu budaya, menjadikan pemikiran tu sebagai salah satu budaya pelajar kita, budaya masyarakat kita, supaya menjadikan heart itu sebagai aktiviti yang perlu dipromosikan dan diberi penghargaan. Nah, dengan cara inilah saja kita boleh membina pelajar yang mempunyai minda kreatif, minda sintesis, minda yang inovatif, dan daripada sini kita boleh bentuk mereka bukan saja bijaksana di dalam peperiksaan, tetapi juga bijaksana dalam ilmu-ilmu akhlak, yang berkaitan dengan akhlak, dan boleh membezakan baik dan buruk. Selain itu boleh membentuk hati dan juga minda yang dinamik, minda yang kreatif, mendidik hati dan minda. Maksud saya, kita boleh mendidik bukan saja hati mereka supaya jadi baik, jadi berakhlak, tapi juga kita perlu membina generasi kita supaya minda mereka menjadi kritis dan kreatif. Kata Aristotle, educating the mind without educating the heart is no education at all. Tapi saya rasa Aristotle juga bermaksud vice versa. Educating the mind without educating the heart without educating the mind is no education at all too. Berarti kita kena bina pelajar ini supaya mereka boleh dididik secara hati dan juga minda. Di Center for Teaching Thinking kita, Center for Teaching Thinking and Innovation, kita menyediakan pelbagai modul untuk membentuk pelajar, untuk membentuk pendidik, supaya boleh mengamalkan hak. Bukan saja pendidik dan pelajar, kita juga mendidik semua peringkat masyarakat, ibu bapa, pengurusan, entrepreneurs dan sebagainya, untuk membudayakan hak ataupun kebat. Jadi sebenarnya tujuan pembentukan Center for Teaching Thinking ialah untuk membentuk generasi dari pelbagai peringkat untuk membudayakan thinking ataupun pemikiran. Dan satu hari kita harap dapat menghasilkan generasi thinkers, pemikir, dan juga ahli falsafah. Terima kasih.